Yang Hormat Datuk Tuan Yang Dipertua, pertamanya ingin saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah sudi mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja, khususnya yang berkaitan dengan kementerian saya, yang pada keseluruhannya dapatlah saya simpulkan terdapat 7 isu yang telah diutarakan yang berlega sekitar penyalahgunaan internet dan media sosial, program penerangan GST, perkhidmatan dan liputan telekomunikasi, ketelusan dan kebebasan media, digital Malaysia dan rukun negara, juga pengurusan krisis bencana negara. Tuan Yang Dipertua, mengenai penyalahgunaan internet dan media sosial, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Paya Besar Johor Bahru, Yang Berhormat Tanah Merah, Yang Berhormat Lenggong, Yang Berhormat Lipis, Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat Bukit Gantang, Yang Berhormat Jelebu, Yang Berhormat Simpang Renggam dan Yang Berhormat Seputih, yang telah membangkitkan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk ini. Sebagaimana yang telah saya sebutkan beberapa kali sebelum ini, bahawa perkara-perkara yang berlegar di dalam dunia alam cyber kita, ianya adalah tertaluk pada pelbagai undang-undang. Bukan sahaja undang-undang dalam Akta Komunikasi dan Multimedia sebagaimana yang kita tahu, tetapi juga terdapat undang-undang lain, termasuklah Akta Hasutan, Akta Fitnah, Kanun Keseksaan dan sebagainya. Sehingga sekarang ada banyak aduan yang telah diterima, ada 20 tindakan termasuk membawa perkara ini ke mahkamah dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa ada perkara yang boleh kita buat, ada perkara yang memerlukan sokongan dari segi bahan bukti dan sebagainya yang tidak semudah sebagaimana yang telah disebutkan. Kita sedar dalam isu MH370 misalnya, terdapat begitu banyak sekali isu-isu yang ditimbulkan berlegar di dalam alam cyber kita, termasuk menyelar, termasuk mengeluarkan tomahan, mengeluarkan berita-berita yang tidak benar dan mempersendakan usaha yang dibuat. Semua perkara ini kita menerima aduan khusus, terdapat 18 aduan khusus, dan sehingga sekarang ini ada satu yang diteliti. Tapi namun begitu, pada asasnya SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia buat masa ini lebih menumpukan kepada usaha membantu pihak-pihak yang berkenaan untuk mencari penerbangan kapal terbang yang hilang berasaskan kepada teknologi ataupun khidmat nasihat yang berasaskan kepada sistem komunikasi itu sendiri. Tetapi soal-soal yang ditimbulkan berasaskan kepada aduan yang berkaitan penyalahgunaan sosial sudah tentu akan diteliti, tetapi sekali lagi saya sebutkan tumpuan kita lebih kepada usaha untuk mencari kapal terbang pesawat yang hilang. Itu adalah merupakan prioriti ataupun keutamaan yang kita berikan. Namun begitu, saya percaya bahawa pada hari ini semangat yang kita tunjukkan, kita masih berpegang teguh pada MSC Bill of Guarantee dengan izin dan peruntukan Seksyen 33 AKM 1998 bahawa kerajaan memperakui bahawa aliran maklumat melalui internet adalah suatu yang kita sanjungi, kita hargai dan kita hormati. Selagi ia tidak bercanggah dengan undang-undang, tidak ada lagi satu dasar kita sekarang ini untuk katakan mengharamkan Facebook, Twitter sebagaimana yang dibuat di setengah-setengah negara lain seperti China, seperti Turki hari ini dan sebagainya. Ini adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh kerajaan bagaimana kita menguruskan internet pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, saya juga telah menerima pandangan daripada YB SIG, YB Tebrau dan YB Johor Bahru yang berkaitan dengan perlunya penerangan yang menyeluruh tentang kita memperkenalkan sistem GST. Semua ini kita telah gerakkan, sama ada kita membantu Kementerian Keuangan itu sendiri
dalam menyebarkan risalah-risalah penerangan mengenai GST, ataupun kita menggunakan platform RTM itu dalam membuat pelbagai bicara wara ataupun talk show untuk menerangkan. Sudah tentulah pada hari ini apa-apa perkara yang baru yang diperkenalkan, ramai rakyat tidak faham, ada pula pihak-pihak yang cuba memperlekehkannya, tetapi insya-Allah rakyat sedar mana yang baik dan mana yang buruk, dan saya percaya bahawa akhirnya rakyat semua akan menerima apa yang telah kita rancangkan melalui pelbagai program penerangan yang telah kita lakukan. Isu-isu yang lain, sebagaimana yang telah ditanya oleh YB Hulu Rajang, YB Lawas, YB Sik, YB Stew, YB Kota Samarahan dan YB Greek yang berkaitan dengan perkhidmatan dan liputan telekomunikasi. Ini soalan-soalan yang saya menerima rintihan daripada semua pihak tentang perkara ini yang berkaitan dengan di tempatnya belum ada khidmatan 3G, kalau ada perlahan, broadband yang tidak pantas dan sebagainya. Sebagaimana yang kita telah tahu, telah dibentangkan di dalam ucapan belanjawan yang lepas, kita akan memasuki fasa yang kedua dalam program high speed broadband kita yang kedua, di mana tumpuan akan diberikan untuk memberikan kelajuan yang sepatutnya kepada kawasan bandar, kawasan pinggir bandar dan kawasan luar bandar. Ucapan persoalan-persoalan yang ditanya oleh semua ahli-ahli yang berhormat berkaitan dengan kawasan-kawasan di Sarawak dan sebagainya, kita tahu bahawa program membina tower ataupun menara komunikasi sudah pun mula dikeluarkan tendernya, kerana rancangannya untuk 100 menara komunikasi yang akan dibina. Kita berikan tumpuan misalnya di kawasan Felda misalnya untuk Yang Berhormat Tan Sri Jempol. Di kawasan Sarawak kita berikan tumpuan misalnya daripada 1000 menara tersebut, 200 ialah untuk Sarawak, dan dalam fasa yang pertama dimulakan 400 tender yang pertama dikeluarkan, 170 kalau tidak silap saya dimulakan dengan Sarawak. Ini menunjukkan bahawa kita sedar prihatin bahawa negeri-negeri yang mempunyai kawasan yang luas, yang mempunyai kawasan pendalaman yang besar, sebenarnya diberikan keutamaan supaya khidmat telekomunikasi yang dikehendaki oleh rakyat semua akan bertambah baik. Kita sedar pada hari ini bahawa kalau dahulu orang bercakap kalau memerlukan kelajuan broadband misalnya dapat 2 megabit per saat adalah suatu perkara yang dianggap sudah hebat. Tapi hari ini 2 megabit per saat, 4 megabit per saat, 10 megabit per saat pun adalah merupakan sesuatu perkara yang sudah berlalu. Kita sedar menurut kajian yang dibuat pada tahun 2018 ataupun 2020 nanti, keperluan bagi rakyat Malaysia secara puratanya, kita memerlukan perkhidmatan ataupun tuntutan data yang diperlukan, kita memerlukan kira-kira 50 megabit per saat. Ini adalah merupakan satu cabaran yang besar, dan insya-Allah kita akan berusaha sama ada melalui kerajaan ataupun melalui syarikat-syarikat swasta yang menjadi rakan kongsi kita untuk memastikan usaha untuk melebarkan, meluaskan jaringan ini akan dapat dicapai. Di kawasan bandar misalnya kita akan utamakan supaya dapat sampai 100 megabit per saat. Begitu juga di kawasan luar-luar bandar, kemampuan ini kita harapkan akan dapat dicapai kepada tahap yang diperlukan. Tuan Sri Yang di-Pertua, kita juga ditanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan media dalam negara kita. Saya adalah antara penyokong kuat kepada kebebasan media, kebebasan berakhbar ataupun press freedom dalam negara kita. Sebab itulah sebagaimana yang selalu saya sebutkan bahawa misalnya proceeding ataupun
perbahasan kita di Parlimen sekarang disiarkan secara langsung. Tidak ada lagi apa yang perlu disembunyikan, tidak ada lagi yang perlu dirahsiakan. Kita boleh tengok sama ada melalui televisyen ataupun melalui IPTV, melalui internet dan sebagainya. Tidak ada lagi yang perlu kita sembunyikan. Sebaliknya begitu juga selain daripada kita sudah memperkenalkan secara langsung ini, yang tidak ada lagi disekat ataupun diedit dan sebagainya. Kalau pembangkang bercakap, pembangkang akan dapat siaran ini. Malahan dalam pelbagai program bicara wara di RTM kita telah mengundang banyak sekali pemimpin-pemimpin daripada parti pembangkang misalnya untuk dijemput menjadi ahli-ahli panel. Kalau saya dapat senaraikan banyak sekali nama seperti YB Seremban, YB Pandan, YB Batu dan sebagainya, di samping rakan-rakan kita daripada parti kerajaan. Namun begitu ada juga yang dijemput tapi tak hadir, janganlah marah pada kita semua. Dan kita rasakan ini adalah merupakan suatu perkara yang kita rasakan adalah sebahagian daripada usaha kita. Kita yakin bahawa negara yang beralih pada sistem yang lebih demokratik, ianya memerlukan satu alam sekitar, suasana kebebasan dalam orang bersuara, berhimpun dan juga untuk membuat laporan, bermedia dan sebagainya. Kita yakin tentang perkara ini. Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan. Ya. Terima kasih baru. Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri kerana datang jawab sendiri di sini, dan saya harap juga menteri-menteri lain, terutamanya Menteri Pengangkutan akan datang nantilah untuk jawab tentang MH370. Okay, tadi Menteri kata kita haruslah tingkatkan broadband service di negara Malaysia kita. Saya baru cek broadband speed dekat Parlimen. Saya harapkan yang lebih baik. Menteri kata 2 megabit per second, tapi baru cek hanya 14 megabyte per second saja. Jadi I think saya rasa Parlimen juga perlu pertingkatkan dari segi broadband service di Parlimen. Ada improvement memang daripada tahun lepas, tapi memang tak cukup lagi lah dari segi performance dia. Itu isu nombor satu. Kedua, saya menyahut mengalu-alukan Menteri kata nak lebih openness dan sebagainya. Tapi pendirian Menteri, saya salute kepada Menteri sebab lebih open and young and energetic Menteri itu saya menyahut. Tapi pagi tadi Menteri daripada Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri kata baru memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan bahawa rahsia-rahsia kerajaan tidak boleh disebarkan kalau tidak akan mengambil pendirian yang tegas. Ini nampak ada percanggahan. Menteri lebih open, tapi menteri lain dia lebih konservatif. Dia nak balik kepada Mahathir era, nak semuanya ditutup, tak boleh pertikaikan kerajaan, segala no transparency, no accountability. Jadi saya nampak ada perbezaan pendapat dalam even kabinet yang sama di bawah Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri pun kata nak the best democracy in the world. Tapi apa yang kita nampak tak berapa, tak tally lah. Sebab saya nak ambil contoh. Pertama, akhbar The Heat. Okay? Hanya melaporkan apa yang berlaku di Parlimen, perbelanjaan isteri Perdana Menteri yang tidak begitu jimat, walaupun dia kata dia saving dia jimat daripada awal, sejak lahir. Okey, tapi diambil tindakan. Dia punya permit kena suspend. Isu yang kedua, macam Suara Keadilan. Selama tidak bagi permit dah 3-4 tahun tak bagi permit walaupun kita telah jawab, pergi jumpa dengan menteri, walaupun Menteri Dalam Negeri,
Tetapi masih sekarang masih tidak ada jawapan tentang suara keadilan. Ini macam tidak open lah, sebab pihak kerajaan boleh ada utusan Malaysia, tetapi suara keadilan untuk member parti-parti member parti keadilan tidak diberi hak yang sama. Begitu juga bagi warning kepada The Rocket, bagi warning kepada Harakah. Ini bercanggah, saya nampak tak berapa betul. Jadi saya memang sokong menteri kalau boleh lebih openness, sebab dunia sudah berbeza, sudah lain, dia sudah jadi lebih open dengan internet. Satu isu yang menteri tadi bangkitkan, itu isu yang ketiga, iaitu MH370. Mengapa ada pelbagai banyak false news, mungkin dia false news, mungkin berita-berita daripada internet. Ini adalah disebabkan oleh sikap kerajaan yang tidak open, not accountable, tidak berani untuk berdepan dengan media yang lebih kritikal. Sebab walaupun di Malaysia mungkin utusan di hari-hari yes sir, cium tangan menteri, tapi untuk media-media daripada luar negara, mereka itu adalah tahap accountability yang tinggi yang perlu kerajaan jawab soalan, terutamanya isu masa krisis. Itu sebab banyak berita-berita dikatakan false news itu turn up to be true. Saya ambil contoh berita bahawa kapal terbang belok balik ke Malaysia itu datang daripada luar negeri, bukan daripada Malaysia. Menteri pun tak jawab ini. 1 minggu, 7 hari baru menteri, saya mengalu-alukan menteri lah daripada menteri pengangkutan, bagus datang ke Dewan untuk jawab, bagi satu tepukan. Jadi saya nampak 7 hari baru kita jawab, itu pun daripada luar negeri, bukan daripada menteri. Jadi I think isunya adalah bolehkah kerajaan ambil prinsipal yang lebih seperti Perdana Menteri, lebih open, Menteri bagi bayan baru ni ceramah perdana ke apa ni? Cukuplah kat Kajang. Ni apa orang menteri bagi sangat ni? Ini macam ceramah. Soalan tak ada. Daripada semua nak pusing. Terima kasih YB Baling kerana menghentikan bayan baru tadi. Tapi sebagaimana prinsip openness tadi, saya benarkan. Apa nak tanya. Ada 2-3 perkara yang telah disebut. Yang pertama sekali tentang broadband speed ataupun kelajuan broadband di Parlimen. Kita akui bahawa sekarang sudah baik. Yang dulu lebih baik pada hari ini lebih baik pada yang dulu. Saya percaya esok akan lebih baik pada hari ini. Inilah janji Kerajaan Barisan Nasional, sentiasa lebih baik daripada yang lepas. Saya sebutkan bahawa 17 megabit atau 20 megabit yang disebutkan itu tidak mencukupi. Kita sedar semakin lama memerlukan keperluan, tetapi kita kena tahu bahawa untuk memperbaiki setiap perkhidmatan itu memerlukan pembangunan infrastruktur yang besar, dan ini tergantung kepada kemampuan yang boleh disediakan oleh pihak Parlimen itu sendiri. Yang keduanya, beberapa perkara yang berkaitan dengan openness tadi. Kalau kita lihat daripada dulu sekarang, daripada dulu zaman Ketua Pembangkang berada dalam kerajaan dulu, kita akan lihat bahawa openness atau keterbukaan sekarang ni jauh lebih baik. Dulu OSA antaranya disokong oleh Ketua Pembangkang sendiri waktu beliau berada dalam kerajaan. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan soal ni, kerana soal melindungi rahsia kerajaan itu adalah merupakan undang-undang yang sememangnya terpakal pada mana-mana pegawai kerajaan. Artinya, apakah ada dalam dunia misalnya seorang pegawai atau kaki tangan kerajaan boleh menceritakan apa sahaja rahsia kerajaan dia? Saya rasa tidak ada. Termasuk di Amerika dan sebagainya, mereka menganggap bahawa perkara-perkara yang dijadikan rahsia kerajaan adalah sesuatu perkara yang penting yang tak boleh didedahkan begitu saja. Tetapi prinsip yang saya sebutkan tadi bahawa kita percaya pada kebebasan akhbar adalah sebahagian daripada prasyarat kepada suatu sistem yang demokratik.
Dan saya sebutkan tadi senarai, bagaimana RTM dah terbuka, bagaimana parlimen ini kita boleh tonton secara terbuka. Saya sendiri sebenarnya gusar juga. Misalnya saya lihat dalam ranking negara dalam Press Freedom Index yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders yang menyenaraikan senarai nama-nama negara. Kita merosot. Saya bimbang, merosot dulu 145 tak silap saya, turun 147. Sebelum tu 142. Sebelum tu 122. Tetapi saya tengok macam mana ini. Kita dah terbuka dah. Misalnya dulu permit kena surat khabar kena setiap tahun. Sekarang ni tak ada lagi permit setiap tahun. Secara automatik permit itu diluluskan kecuali didapati ianya telah melanggar peraturan. Tak ada lagi semestinya untuk memperbaharui permit setiap tahun pada akhbar-akhbar yang berkenaan. Kecuali akhbar, ya semua, bila disebutkan akhbar sudah diberi permit, tidak perlu lagi. Ini antara perkara yang dianggap progresif. Tetapi kenapa ranking kita jatuh menjadi 147? Jadi saya baca dan sebagainya, dia beritahu bahawa tanggapan orang ramai yang menganggap bahawa press freedom ataupun kebebasan akhbar musuhnya adalah kerajaan, tak semestinya betul. Kalau orang menganggap musuh kepada press freedom, musuh kepada kebebasan akhbar adalah kerajaan, tak semestinya betul. Ada negara seperti Filipin misalnya, dia dah tak ada dah permit-permit ni. Tetapi dalam ranking dia duduk bawah pada kita. Indonesia sejak apa yang disebutkan reformasi setelah habisnya rejim Suharto misalnya, tak adalah kata dia melambung. Apabila sudah siapa nak buat surat khabar, buat. Laku, kalau bagus laku, tak bagus guna tutup. Taklah tinggi mana. 130 lebih. Di Thailand pun begitu. Semua orang boleh. 130 lebih, 140 lebih kurang kita aja. Dalam ASEAN yang baik sikit pada kita, yang betul-betul nampak baik, ialah Timor Leste. Tapi apakah kita nak jadi Timor Leste sebagai model kita? Rupanya antara dikatakan bahawa perlu dilihat dalam sesebuah negara itu bukan sahaja press freedom ni dari segi aspek permit, tetapi suasana kerja, keyakinan, rasa bebas atau tidak seorang pemberita ataupun jurnalis itu dalam membuat liputan. Misalnya kalau di negeri tersebut sekejap-kejap kena saman, sekejap-kejap kena saman. You ask, I saman misalnya. You tanya, I saman. Sikit-sikit nak saman. Itu telah menurunkan kita punya Press Freedom Index kita. Siapa yang selalu tanya? You tanya, I saman. Sikit-sikit nak saman orang. Itu pun bukan kena-mengena kerajaan. Misalnya Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pernah tulis beritahu utusan Malaysia tak boleh membuat liputan. Ini tak ada kena-mengena kerajaan pusat. Ada sebuah parti politik depan pejabat dia tulis utusan TV3 tak boleh masuk. Ini tak ada kena-mengena kerajaan. Ini telah menurunkan Press Freedom Index kita. Tidak ada kena-mengena. Misalnya saya beritahu Yang Berhormat, saya terkejut. Misalnya ada membuat laporan di Sinchu Jikpo pada 26 dan 27 Februari sebulan yang lepas. Ini bulan Mac, bulan Februari yang lepas, 26 dan 27. Berita yang sama tetapi tajuknya berbeza. Iaitu tajuk yang berkaitan dengan nama Ketua Menteri Pulau Pinang. Ceritanya sama, tajuk dia kena ubah tapi cerita sama. Pernah tak berlaku mana-mana surat khabar utusan ke apa berlaku di surat khabar berbahasa Cina Sinchu Jikpo. Jadi orang tanya kenapa? Kerana bila buat tajuk yang pertama 26 February dengan netizen, tuan yang dipertua, the headline dia kata Lim Guang Eng 1,200 ringgit, no problem. Cash aid can be increased by MAS does not incur if MAS does not incur losses. Maknanya kalau ini esok keluar cerita yang sama kena tukar. Lim Guang Eng, if losses incurred by MAS were to be used on one Malaysia cash, bla bla bla, kena tukar.
Macam mana? Katanya kerana dalam surat khabar Cina ada daripada pejabat ketua menteri telefon, betulkan, saya tak setuju dengan ini, kena tukar. Ini tidak ada kena-mengena dengan kerajaan. Ini tidak ada kena-mengena dengan kerajaan. Kalau perlakuan yang dibuat termasuk di kalangan pemimpin parti pembangkang belum ada kuasa pun, sudah menggunakan pengaruhnya ataupun istilah yang selalu digunakan oleh kawan-kawan sebelah sana, ketok pekongannya, orang takut terpaksa editor surat khabar tulis. Dan apakah ini yang dikatakan sebagai perjuangan untuk press freedom? Ini belum ada kuasa. Jadi kalau kita katakan kenapa press freedom index, RTM dah berubah, tapi di sana belum lagi. Ini sebagai contoh kita sebutkan, kita cuba kota baru. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih kerana saya Menteri. Untuk berlaku adil lah, saya rasa kita perlu mengakui ada pembaharuan ataupun ada perkembangan yang baik dari segi media freedom di dalam negara kita ini, termasuklah TV dan radio di Malaysia ini. Namun demikian, saya nak dapat pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Kalau kita tengok World Press Freedom Index dalam tahun 2013, memang ranking Malaysia 145, iaitu jauh di belakang Bangladesh dan juga Cambodia. Ini Thailand ni lagi banyaklah bawah daripada kita. Mungkinkah salah satu daripada faktor yang menyebabkan turunnya indeks freedom of press freedom index kita ini kerana masih lagi kurang akses pihak-pihak selain daripada parti pemerintah terhadap media. Sebagai contohnya, kalau kita lihat sebelum PRU yang ke-13 yang lalu, mantan Menteri Penerangan mengatakan bahawa setelah didesak oleh semua pihak, parti pembangkang satu parti diberi masa 10 minit saja dalam RTM untuk menyatakan apa dia punya manifesto dan sebagainya. Sedangkan kajian dibuat dalam satu hari sebelum pilihan raya umum ke-13, Barisan Nasional mendapat sebanyak 233 minit dalam satu hari untuk mereka berkempen di dalam media masa arus perdana. Jadi mungkinkah ini perbezaan ataupun ketidaksaksamaan yang diberikan kepada parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya ini juga menyumbang ke arah turunnya freedom index dalam press kita di Malaysia ini? Dan apakah mungkin Yang Berhormat Menteri yang saya kenal sejak 30 tahun dulu, seorang yang amat mempunyai pemikiran yang terbuka dan suka kepada perbincangan, perbahasan. Satu masa kita dengar Yang Berhormat Menteri berbahas dengan pematang pauh di dalam televisyen. Adakah sebagai Menteri sekarang ini Yang Berhormat berhasrat untuk membuka lebih banyak ruang kepada semua pihak, terutamanya pimpinan yang dipilih di dalam pilihan raya kita? Terima kasih. Tadi setelah saya sebut tentang kemerosotan kita, kita sekarang ke tahap 145. Saya pun sedih, bawah pada Bangladesh, bawah pada Cambodia. Indonesia pun tak banyak beza, 139. Thailand pun tak banyak beza. Singapura teruk pada kita lah. Filipin teruk pada kita juga, 147. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, yang orang menganggap musuh kepada kebebasan akhbar tu kerajaan, tak semestinya betul. Macam saya beritahu tadi, kalau asyik-asyik nak saman saja, asyik-asyik nak saman, you ask, I saman. Apa? Macam mana bunyi ayat tu? Awak tanya, saman. Itu pun merendahkan. Dan kita, kalau nak tanya, kita telah, saya senaraikan tadi, berapa banyak YB pembangkang kita sudah jemput untuk mengeluarkan. Ada pandangan keluar.
sidangan parlimen ni dah kita buat, dan insya-Allah apabila kita pergi pada era digital yang akan bermula hujung tahun ni di peringkat pilot, di peringkat percubaan, dan 2 tahun lagi RTN Parlimen akan menjadi suatu, insya-Allah akan menjadi realiti sebagaimana BBC Parlimen. Semua ni akan kita tengok daripada pagi sampailah ke malam. Semua ada. Ini antara azam saya yang kita lihat. Dan saya beritahu tadi tentang apa yang disebutkan tempoh kempen 10 minit, political broadcast. Kalau kita pergi ke BBC pun, dia tak beri banyak-banyak juga. 10 minit. Kita beritahu. Mungkin seminggu dia akan buat. Tetapi ini adalah satu perkara perkembangan baru. Dulu tak ada. Waktu pematang pauh duduk dalam kerajaan dulu, dia tak bantu benda ni semua. Sekarang kita dah buat perkara ini. Dan kita harapkan ia bantu. Kalau tak ada lagi telefon daripada pejabat ketua menteri, paksa tukar headline misalnya, dia buat, ataupun marah orang tu, marah orang ni, sebagainya. Ini yang berlaku di negeri-negeri seperti Thailand, yang berlaku di negeri seperti Filipin. Filipin tak ada permit, semuanya bebas, pun masih di peringkat yang bawah lagi. Menteri. Ya, Jelutong, silakan. Terima kasih. Saya berdoa semoga Menteri kekal jadi Menteri Komunikasi dan Penerangan. Sebab saya juga rasa kalau pada 2 tahun kemudian TV Parlimen tu termaktub, itu satu petanda yang baiklah demi demokrasi berparlimen bagi Malaysia. Walaupun begitu, tadi Menteri ada semasa menjawab tu berkata bahawa media freedom index tu kita jatuh terjunam oleh kerana ada pihak-pihak tertentu yang you publish isu dan sebagainya. Tapi saya juga dapat kutip daripada laporan daripada akhbar, banyak juga pemimpin yang sue the politician dan utusan Malaysia, ramai telah pun merangkul compensation kerana saman malu. Mereka berjaya. Jadi itu juga satu petanda yang baik, mengatakan bahawa kalau siapa-siapa yang telah ditindas masuk ke saluran guaman tu, ada juga kadang-kala ada juga keadilan tu dapat ditegapkan. Yang tadi Menteri telah berkata bahawa sekarang kita beralih kepada satu zaman yang lebih terbuka. Jadi saya duk rasa kalau di bawah kementerian yang sama ada satu agensi. Agensi itu ialah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan menerusi agensi ini sebagai regulator industri ialah agensi yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan lesen. Lesen bagi 4 kategori, CASP, NSP, NFP dan juga ASP. Yang penting tu ialah individual license untuk CASP, Content Application Service Provider. Siapa-siapa yang nak dirikan stesen televisyen ataupun stesen radio harus dapatkan lesen, individual license daripada SKMM dalam kategori CASP. Nampaknya inilah satu ujian bagi Kerajaan Barisan Nasional, rasa saya. Sebab semenjak tahun 2008, kalau tak silap saya, Negeri Selangor telah memohon kepada SKMM untuk diberikan lesen individual bagi CASP supaya TV Selangor itu dapat disiarkan secara siar raya, open terrestrial broadcast. Namun begitu sampai sekarang masih belum dikeluarkan CASP. Bukankah ini satu gejala yang mengatakan ini ialah demokrasi yang kukuh besi? Sebab lesen yang dia kontrol, tetapi orang minta lesen dia tak bagi. Macam mana nak dirikan sebuah televisyen secara terrestrial yang mungkin tidak diletakkan di Prima Media? Kalau kita lihat sekarang, TV3 Prima Media, TV8 Prima Media, RTM berapa lagi? RTM dan sebagainya tak tahulah. Kalau dikoperasikan barangkali masuk juga Prima Media. Sekarang semua termasuk juga yang di analog switch over. Sampai sekarang SKMM dah bagi kertas kerja sejak tahun 2003. Dan perkara ini dibincang sekali lagi pada 2010. Tapi sekarang analog switch over masih belum berkuat kuasa. Jadi macam mana kita nak menghalang maju kepada dunia lebih terbuka, lebih liberal dan sebagainya, sedangkan SKMM menjadi satu agensi yang mengontrol, mengawal pengeluaran
lesen individu kepada mana-mana organisasi yang nak menerbitkan rancangan dan juga kandungan mereka tanpa terkungkung di bawah Prima Media dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih YB Jelutong. Sebenarnya ini adalah dasar tentang peranan yang dimainkan oleh regulator dalam konteks negara kita ialah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Apa model yang kita nak pakai? Misalnya negara yang demokratik seperti Britain, apakah dia benarkan setiap daerah-daerah misalnya nak ada stesen televisyen masing-masing? Misalnya. Tidak semestinya. Ada negara yang buat demikian. Indonesia sebagai contoh di mana negeri kecil seperti Bengkulu pun dia ada stesen televisyen dia. Negeri seperti Sumatera Barat dia ada stesen televisyen dia. Dan ada banyak yang tertentu ada. Tetapi mereka juga ada masalah yang tertentu. Kerana televisyen memerlukan satu audiens yang besar untuk survive. Sama juga dengan regulator kita, apakah kita nak bagi siapa saja misalnya nak menjadi operator kepada perkhidmatan Selco, Selco 010, 012, siapa nak buat. Dia akan berhadapan dengan negeri seperti India. Dia bertanding sama sendiri, dia tekan harga bagus pada peringkat awal, kita dapat perkhidmatan yang lebih murah, tapi dia tidak ada untung, semua nak bankrupt. Pun susah juga. Apakah kita nak jadi seperti sebutkan Indonesia tadi, akhirnya setiap parti politik ada stesen dia sendiri. Di Amerika tidak. Di Britain tidak ada. Dia ada Sky TV, dia ada ITV, dia ada BBC dan sebagainya. Tidak semestinya negara yang demokratik itu diukur dengan berapa banyak stesen TV yang di belakangnya ada parti-parti politik. Tidak semestinya. Jadi ini kita serahkan pada kebijaksanaan untuk melihat dari segi praktikalitinya. Satu. Yang keduanya, free to air ataupun menggunakan sistem terrestrial analog sebagaimana TV 1, 2 yang guna area tulang ikan yang disebutkan itu, kita berhadapan dengan keterbatasan frekuensi ataupun spektrum. Kita kena faham tentang perkara ini. Setiap radio station itu dah penuh dah. Televisyen pun dah penuh dah. Tak boleh kita nak bagi mudah semua orang. Dah tak ada dah tempatnya. Sebab itu sekarang ni kita buat program pendigitalan. Pendigitalan semua tu akan macam mana kalau saya beri analogi, kita tengok Kuala Lumpur tengah-tengah bandar tu ialah ada kampung baru. Tak praktikal kampung baru tu kalau dibenarkan rumah biasa, rumah apa, sebab tanahnya mahal. Patutnya kita ada susun balik, buat high rise. Tempat yang lain tu boleh kita buat untuk pembangunan-pembangunan yang lebih praktikal. Ini dipanggilkan sistem pendigitalan, kemudiannya dia ada dikata digital dividend. Di mana spektrum yang lain tu boleh digunakan secara lebih efisien, sama ada untuk syarikat-syarikat telekomunikasi ataupun untuk tujuan keselamatan, untuk askar, untuk polis dan sebagainya, itu yang perlukan. Sebab itu kalau setiap orang minta kita bagi, kita akan berhadapan dengan kekangan spektrum yang sekarang ini sangat terbatas. Ini berhadapan dengan negara-negara lain. Misalnya, dikatakan sepatutnya kita kena buat analog switch off. Maknanya, televisyen analog kena tutup dah. Amerika dah tutup 2012, negara lain dah tutup 2010, ada negara tutup 2014. Kita tak boleh tutup lagi. Tak mula lagi. Singapura pun tak boleh mulakan kerana negara jirannya tak mula. Kerana pemancarnya akan terus mengganggu negaranya. Kita tak boleh mula kalau Thailand pun tak buat. Pemancar daripada sana akan mengganggu kita. Indonesia akan mengganggu kita. Jadi ini juga perkara yang perlu diuruskan dengan baik. Kita kena bincang dia orang, kita dah nak mula ni. Tetapi kalau kamu tak mula, kami tak boleh mulakan. Dan kalau kamu menggunakan band ini, kita tak boleh guna band yang sama, nanti criss cross, dia akan saling bersilang antara satu sama lain. Jadi tak semudah sebagaimana yang berhormat sebutkan tentang perkara itu. Saya teruskan Tuan Dipertua. Ya, sudah. Menteri, sikit saja. Saya dah panjang dah tadi, ucapan dah tadi. Mulakan sahabat Menteri. Menteri. Tentang apa ni, soalan pasal MAH tadi,
Menteri pengangkutan yang saya anggap Yang Menteri Kuala Kangsar bangun. saya sebut MH tadi, Menteri Pengangkutan ada di sini. Ya, saya sebutkan tadi. Biar saya habiskan ayat tadi. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri Pengangkutan yang sekira mengendalikan isu ini dengan baik, walaupun ada pembangkang saya dengar yang Muhammad Shah Alam berucap di dalam YouTube, apa ni kapal terbang sebesar itu boleh hilang itu. 26 negara nak cari tak jumpa. Yang Muhammad Shah Alam kata benda ni mudah. Tak semudah itu yang Muhammad. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua, Datuk Menteri. Saya nak patah balik sikit tadi tentang masalah orang kampung yang ada kaitan dengan penyiaran channel-channel yang percuma ni. Jadi kalau kita lihat pada realitinya, semua saluran percuma ni telah terkait dengan Astro. Jadi apabila pemasangan saluran-saluran ini, apabila ada masalah hujan ataupun masalah orang kampung tidak membayar Astro, maka saluran-saluran kononnya percuma atau hak mereka mendapat saluran percuma ini telah berkurangan ataupun telah tidak mendapat hak untuk saluran-saluran percuma ini. Bagaimana kita boleh menyelesaikan perkara ini? Adakah dalam bentuk penguasaan apabila kita memasang channel-channel itu bersama dengan Astro? Terima kasih. Ya, saya minta Terima kasih Kuala Kangsar. Saya jawab yang itu dulu. Saya rasa ini tak ada kena-mengena. Terima kasih Kuala Kangsar. Pasal dah sebut nama. Yalah, boleh. Boleh. Silakan. Ya Mak Kuala Kangsar, sebenarnya negara kita, Astro tu dianggap sebagai satu sistem, selalu saya sebutkan hybrid. Hybrid kepada sistem free to air, iaitu yang tak berbayar sepenuhnya dengan yang berbayar. Ya, kalau negara lain, kalau kita ambil stesen berbayar, dia tak ada lagi cerita-cerita yang macam saluran-saluran percuma. Tak ada. Kena tengok yang itu saja. Kalau luar negara saja. Kalau yang free to air, dia tak boleh tengok yang ini. Tetapi Astro membuat sistem hybrid. Di dalam package Astro tu boleh tengok yang free to air, iaitu RTM, TV3, TV8, TV9, Al-Hijrah dan sebagainya. Itu saya sebutkan tanpa bayaran. Artinya 40 channel yang pertama, 22 video, 20 audio percuma, tak bayar-bayar. Tetapi walau macam mana pun, orang kalau tak nak pilih menggunakan disk Astro pun tak apa, dia boleh pakai yang biasa. Kalau orang tempat lain dia boleh pakai, tapi orang tak nak pakai. Sebab itu yang dikatakan orang tak nak pakai. Tetapi insya-Allah apabila pendigitalan ini dibuat, semua yang ini akan menggunakan platform baru yang percuma, yang menjadi pilihan kepada penerimaan siaran melalui sistem satelit Astro sebagainya yang ada. Ini adalah merupakan kaedah yang akan dibuat, insya-Allah. Silakan insya-Allah. Ya, Salam duduk jauh tadi saya nampak. Ya, baik, terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya pun heranlah kenapa Menteri Penerangan ni tak berapa terang tentang apa yang telah saya sebut dalam YouTube ya. Mungkin ini di antara sebab kenapa TV Selangor patut ada lesen supaya boleh faham betul-betul apa yang kita sampaikan. Saya tak pernah pertikai kenapa tak jumpa kapal terbang. Saya pertikai kenapa apabila kapal terbang itu hilang di radar, pihak DCA tidak memaklumkan dengan segera. Malahan, waktu hilang dalam radar pun bercanggah maklumatnya di antara DCA dengan MAS. MAS kata 2.40, DCA kata 1.30. Lepas itu buat PC hanya pada pukul 7.25. Saya rasa Menteri Penerangan ni nak kena betul-betul faham apa yang diucap, dan kekeliruan yang sebegini mungkin tidak akan berlaku kalau kita ada lesen sendiri. Boleh kita jelaskan pandangan kita. Usaha untuk mencari kapal terbang MH370 tak ada siapa yang pertikaikan, tak ada siapa yang perlekehkan. Tetapi masalah apabila hilang di radar, response time yang ditunjukkan, nombor satu. Nombor dua, ni tak apa, saya beri preview kepada Menteri Pengangkutan supaya dia pun bersedia untuk nak menjawab. Kenapa apabila TUDM mengesan berlakunya U-turn,
hanya diberitahu 2 hari selepas itu. Sedangkan radar yang berjalan setiap saat. Kenapa peristiwa pada ketika ianya berlaku tapi dimaklumkan hanya 2 hari selepas itu? Dan apabila dimaklumkan pula, ianya tidak diterima sebagai satu bukti yang sah dan seolah-olah ditarik balik pula. Ya Ahmad, Ya? soalan tu baik untuk pengangkutan. Ya, ni saya nak beri dia preview. Ya, nombor 1. Nombor 2, saya nak jelaskan pada Menteri Sekarang Penerangan. komunikasi ya Ahmad. Saya nak jelaskan pada Menteri Penerangan. Pasal dia keluarkan kenyataan yang tidak tepat. Salah tempat, salah tempat. Dan tidakkah sepatutnya pihak TUDM apabila mengesan kapal terbang yang tak dikenali di radarnya Salah bertindak kementerian dengan ni. segera? Itu yang saya lain. pertikaikan. Saya tak pertikaikan dan tak pernah saya pertikaikan kenapa tak jumpa lagi. Ya. Kerana ianya sememangnya apabila kita dah tak tahu kapal terbang tu pergi ke mana, amat sukar untuk dicari. Ya. Lalu saya harap Menteri Penerangan perbetulkan kenyataan dia, baca ataupun dengar balik YouTube, dan kalau nak lebih jelas, beri lesen pada TV Selangor. Saya boleh berikan penerangan, buat interview, ya, buat forum, buat diskurs, buat sesi Kalau diskusi. bagi lesen lagi Kita banyak, boleh silap. jelaskan apa sebenarnya Jangan bagi lesen lagi banyak, dan silap. pendirian kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Shah Alam. Lepas ni, ini dia promosi lah pada video klip dia ataupun YouTube dia. Kita pakat tengok apa yang dikata dinafikan hari ini, apa yang dicakap pada hari itu. Hari itu semua pelekehkan kerajaan. Hari itu semua menjadi pakar kepada penerbangan. Termasuk yang berhormat. Kita tengok balik. Tak payah kita discuss. Saya rasa orang boleh tengok. Pakar penerbangan, pakar semua SAR. nak jadi pakar. Semuanya Search mudah. and rescue. Dah. Cukup. Cukup Malahan yang dalam berhormat. Saya dah ucapan beritahu. Titah Sekejap Hari lagi. Raja pun saya timbulkan isu yang sama. Yang berhormat, sekejap lagi saya tak mau melangkah. Ni preview sebab ramai datang nak dengar ni. Yang berhormat Menteri Pengangkutan, tak pernah saya tahu dia tak tidur untuk mengendalikan perkara ini. Dan saya kagum setiap perkara yang nak dibuat, bukannya dapat satu maklumat, dia cakap satu maklumat, dia cakap dia guna perkataan perlu verified, perlu corroborated, to be corroborated, untuk disahkan, untuk dibandingkan dan sebagainya. Itu saya serahkan pada Menteri Pengangkutan kita dalam soal itu. Tapi saya tahu yang berhormat semua nak jadi. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata benda nak cari kapal terbang ni senang, kadang-kadang nak cari jam pun susah, betul tak? Padahal ada pelbagai jam saya, termasuk jam saya banyak kadang-kadang jam saya hilang. Jam apa tu? Jam apa? Omega. Saya pernah hilang jam. Jam ada radar ke? Jam ada radar ke? Dia kata senang yang benda ni. Kadang-kadang tak jumpa nak cari. Bukan, tak semudah itu lah. Saya tak kata siapa-siapa, saya pernah hilang jam dalam soal ni. Janganlah nak bangun ni. Ya. Yang berhormat, Parik Sulong, terima kasih di atas soalan yang dikemukakan berkenaan dengan ekonomi digital kita, dan saya sangat menghargai segala pandangan yang telah dikemukakan YB Parik Sulong, di mana kita fokus bahawa untuk melihat negara kita lebih maju sekarang ini, bukan saja kita beredar daripada kita katakan zaman ekonomi berasaskan pada pengetahuan, K-ekonomi, kepada ekonomi yang berasaskan digital, digital ekonomi. Dan sekarang ini satu lagi tahap orang akan sebut ekonomi berasaskan pada data ekonomi. Itu adalah zaman big data dan sebagainya, akan menjadi suatu tajuk yang akan dibincangkan di masa yang akan datang dan sebagainya. Kita mempunyai kehendak kita, iaitu rancangan kita, iaitu kita mahu sumbangan ekonomi digital kita dapat ditingkatkan daripada 13% pada tahun 2010 kepada 17% komponen ekonomi digital kepada keluaran dalam negara kasar kita. Kita tahu bahawa kita meningkatkan kedudukan dalam
ranking antarabangsa kita melalui peningkatan dalam prestasi indikator yang berkaitan dengan ICT. Misalnya dalam kedudukan dalam negara dalam World Economic Forum Global IT Report telah meletakkan negara kita meningkat daripada kedudukan 28 ke 28 dalam tahun 2011 pada kedudukan ke-20 daripada 138 buah negara menjelang tahun 2020. Sumbangan kepada kedudukan negara dalam IMD dengan izin International Institute of Management and Development World Competitiveness Scoreboard daripada kedudukan ke-16 dalam tahun 2012 kepada kedudukan ke-10 teratas daripada 59 buah negara menjelang tahun 2020. Jadi semua ini adalah merupakan indikator-indikator yang kalau saya terperincikan, saya boleh berikan secara terperinci bagaimana kita memfokuskan pada banyak subsektor, termasuk pembuatan, termasuk perkhidmatan, termasuk e-trade, termasuk e-commerce, dan yang paling besar yang kita ingin tumpukan kepada content development. Kita tahu bahawa ini adalah masa depan negara. Kita keluarkan banyak filem, banyak aplikasi mobile. Kita bantu pembangunan untuk orang nak buat gaming misalnya. Ini adalah merupakan bidang-bidang yang besar di depan, dan insya-Allah dengan segala pihak MDEC-nya sekarang dah ada Pinewood Studio dan sebagainya, negara kita akan letakkan negara kita di dalam peta dunia dalam mengeluarkan konten kreatif bagi negara kita. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, soalan-soalan lain yang berkaitan dengan rukun negara yang dikeluarkan oleh YB Parit misalnya, saya ucap terima kasih. Kita akan terus memainkan peranan bagi meningkatkan lagi semangat patriotism dalam apa jua keadaan bagi rakyat negara kita. YB Paya Besar, saya faham YB Paya Besar yang berhadapan dengan krisis bencana banjir sama dengan tempat saya baru-baru ni. SOP biasa, terutama sekali SOP penerangan, bagaimana untuk memaklumkan bila air naik, keadaan dan sebagainya perlu diubah. Sebab itu pihak Majlis Keselamatan Negara sudah pun mengadakan beberapa perbincangan, dan kita masukkan salah satu daripada SOP bukan sahaja menghantar bekalan, menghantar bantuan dan sebagainya, tetapi juga bagaimana untuk meningkatkan kecekapan pengurusan dan menguruskan juga persepsi orang setiap kali bencana banjir ini timbul. Kali ini banjir adalah luar biasa, banyak perkara yang kita tidak duga, dan kita pastikan bahawa cara kita menguruskan jentera komunikasi kita akan lebih baik lagi. Kota Melaka. Ya. Kota Melaka, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Mak Menteri. Yang Mak Menteri, baru-baru ini satu filem tempatan The Journey yang berjaya memberikan rekod. Saya ingin tanya, adakah Kementerian bercadang supaya membantu filem ini membuka lebih pasaran di luar negara. Memandangkan ini dapat membayangkan atau menunjukkan cara hidup dan kebudayaan Malaysia yang terunik ini. Dan lebih-lebih lagi tahun ini tahun melawat Malaysia 2014. Adakah Kementerian bercadang untuk memberi bantuan baik pun kewangan atau kemudahan yang lain untuk kita dapat dipasarkan di antara masa? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka di atas pengiktirafan. Kita menganggap bahawa The Journey adalah suatu kejayaan bersama, kejayaan negara, di mana filem yang tidak semestinya berbahasa Melayu sudah mencecah satu tahap baru dalam industri perfilman kita. Saya tak tahu kutipan yang terakhir, saya fahamkan sudah 16 juta kutipan. Ini luar daripada kebiasaan, tak banyak filem-filem kita, dan saya ucap tahniah kepada pembuat, penerbit, pengeluar kepada filem The Journey ini, dan insya-Allah kita akan sama-sama membawa filem The Journey ini untuk dipasarkan ke dalam pasaran antarabangsa. Saya rasa tidak ada masalah, dan insya-Allah ini juga adalah satu perkara yang perlu kita berikan pengiktirafan. Dia telah mengatasi KL Gangster dan sebagainya. Dulu orang anggap bahawa
orang bukan Melayu tidak minat untuk menonton filem tempatan. The Journey adalah sebagai satu contoh di mana ianya adalah suatu perkara yang lain daripada yang lain. Saya saya ingin menjawab soalan yang dikemukakan oleh YB Kota Raja, YB Temeloh, YB Sekijang, YB Rantau Panjang, YB Pasir Gudang, YB Pokok Sena, YB Tumpat, YB Pasir Mas dan YB Bukit Katil yang membangkitkan isu berkaitan dengan penganjuran konsert Future Malaysia. Pertamanya saya, Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin merakamkan rasa kesal dan sedih saya tentang apa yang berlaku, terutama sekali apabila 6 orang mati kerana mengambil dadah yang berlebihan. Dalam soal ini, peranan kementerian ialah memberi permit kepada penyanyi ataupun artis-artis luar di bawah Jabatan Puspal ataupun persembahan artis luar negara. Yang benda ni banyak. Setiap tahun kita keluar, kecuali kita dapati ada kes-kes yang kita jelas penyanyi tersebut, misalnya Arika Badu dulu yang membawa tatu Allah sebagainya, konsert Kisha yang dia mengaku bahawa dia adalah penyembah syaitan misalnya. Kita tahu kalau dibawa masuk di sini dia memberikan implikasi yang tidak baik. Itu kita hentikan. Live in Colour misalnya, nak sembah-sembah cat yang nak dibuat pun kita kata tak sesuai dalam soal ini. Tapi apabila dilihat nama-nama penyanyi yang dikeluarkan untuk pergi ke konsert tersebut, pihak mereka yang meneliti perkara tersebut tidak ada suatu perkara yang dianggap luar biasa, tetapi malangnya kerana ada penonton yang pergi sana mengambil dadah, dan ini melibatkan banyak pihak, dan pihak kita akan mengingatkan, bukan mengingat saja, memberi amaran keras kepada penganjur, dan kita akan menyemak kembali apakah SOP negara-negara lain. Misalnya apa yang dibuat oleh negara kita sama seperti di Amerika, konsert yang hampir sama, apabila terdapat kes begitu dia terus menghentikan pada persembahan yang seterusnya, dan itu juga telah dibuat oleh negara kita. Jadi saya lihat perkara ini, saya juga harapkan pihak penganjur akan lebih bertanggungjawab di masa-masa yang akan datang. Jadi Datuk Yang Dipertua, ya. Sikit penjelasan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Pak Menteri jelaskan tadi bahawa peranan kementerian adalah untuk memberikan permit berkaitan dengan artis. Cuma saya ingin dapatkan penjelasan. Kita selepas ini apakah ada penelitian yang lebih cermat dari segi permit artis ini, dan apakah kementerian dasar kementerian dari segi ingin mempromosikan artis-artis yang membawa ciri-ciri dan budaya Malaysia, dan apakah ada satu keseragaman di antara jabatan atau kementerian-kementerian yang terlibat dalam memastikan agar konsert selepas ini dia tidak terlalu liar dan akhirnya menyebabkan berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini. Terima kasih. Susah nak kata Yang Berhormat, sebab beri permit pada artis, kita tak beri permit pada penonton. Yang buat hal ni penonton, bukan artis. Kalau kita kata siapa nak jadi penonton ataupun pengunjung pada artis mesti minta permit, kita boleh cek satu-satu. Tapi artis kalau artis tu tidak ada masalah, tak ada masalah, kecuali kita lihat misalnya nama seperti yang dulu Arika Badu, ada masalah kita hentikan. No showcase, ada masalah kita hentikan. Kisha Warrior, dia kata dia ada hubungan dengan syaitan, dia pemuja syaitan, itu ada masalah. Macam-macam orang melobi kita supaya teruskan, apalah sangat ni apa sebagainya, kita hentikan dalam soal ni. Tapi penonton kita tak ada permit. Dia macam Yang Berhormat, di negeri Selangor, siapa yang banyak bagi permit rumah-rumah urut misalnya? Jadi tak ada kena-mengena. Benda tu ada benda yang orang kata tak baik, saya tak tahulah, saya tak pergi rumah urut. Orang kata permit dia beri, ada orang cerita macam-macam yang dibuat di Selangor. Apakah tidak ada
penyanyi luar? Apakah tidak ada semacam kelab malam, diskotik yang membolehkan perkara-perkara ini berlaku? Misalnya, tidak ada jaminan. Tak ada jaminan. Misalnya semua diskotik dekat Selangor, dekat Damansara ke macam-macam boleh senarai. Kita pergi dalam Google, rumah urut di Selangor sekarang, masa dulu lebih kurang beratus je, dalam kurang 800. Sejak kerajaan baru naik pada program ni. Tak apalah, lebih kurang ya. Prinsip dia sama. Prinsip sama. Yang Muhammad, duduk kejap Yang Muhammad. Saya beritahu, prinsip sama. Mungkin janganlah marah. Saya tahu. Ya. Sekarang ni orang komplain kata di Pekan Kecil macam Sekincan pun ada rumah urut. Sampai 4,000 lebih di Selangor. 4,000 lebih. Dia kata urut kaki, tapi orang kata definisi kaki daripada mana ke mana kita tak tahu. Misalnya sebab dia leg kan, leg Melayu leg kaki, ni kaki. Ini orang tahu semua perkara ni. Jadi kalau nak kata nak jaga setiap pengunjung, jangan sampai tak semudah yang kita kata. Mudah perkara itu berlaku, tapi kita berhati-hati dalam soal. Sebab kalau kita kata kita hanya membenarkan konsert Zapin saja, Mak Inang saja, Daud Kilau saja, ini cita rasa orang muda. Sekarang ni dia pergi hip hop, dia pergi techno, dia pergi pada elektro, dia pergi pada elektronika. Ini zaman cyber world ni, kadang-kadang lepas filem Matrix tu, dia kata music and emotion must go together, dengan izin. Maknanya yang dikatakan music bukan saja terpaksa menggunakan alat-alat muzik, tetapi sesuatu yang melalui sintesis daripada komputer itu sendiri menghasilkan bunyi yang itu kegemaran orang muda, genre baru yang berlaku. Tapi setakat mana kita kata salah, tak salah, ini antara perkara yang perlu kita teliti dalam soal ini. Tan Sri, Tuan Yang Dipertua, terima kasih saya ucapkan pada semua yang bertanya. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang mengambil bahagian pada hari ini. Terima kasih.